Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan satu tugasan kumpulan yang bertajuk Sistem Air Panas dan Air Sejuk. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli. Yang pertama adalah Muhammad Majdi bin Muhammad Amin, Nur Amira Syafiqah binti Azhar dan saya Nurul Amsyahira binti Mazlan. Saya akan teruskan pembentangan dengan pengenalan topik. Air merupakan sumber utama bagi manusia dalam menjalani kehidupan seharian. Sumber utama air boleh diperolehi melalui air hujan, air permukaan serta air bawah tanah. Air yang digunakan haruslah tidak mengancam keselamatan serta kesihatan manusia dan bebas daripada bahan kimia, tumpahan minyak, pencemaran dan sebagainya. Terdapat 2 sistem bekalan utama bagi membekalkan air ke kawasan perumahan, kediaman dan industri, iaitu salah satunya adalah sistem bekalan terus dan yang kedua adalah sistem bekalan tidak terus. Kedua-dua sistem ini membekalkan air panas dan air sejuk. Bagi sistem air sejuk, bekalan air diperolehi daripada sumber semula jadi dan dibekalkan kepada kawasan perumahan, bandar serta luar bandar melalui paip sanitari. Air yang diperolehi haruslah tidak berwarna, tawar, pH 7 iaitu neutral dan bahan pelamba tidak melebihi 0.03 mg/L. Yang seterusnya adalah sistem air panas, yang mana sistem ini menukarkan air yang bersuhu sejuk kepada air bersuhu panas. Sistem air panas digunakan bagi tujuan domestik seperti memasak, mencuci, mandi serta digunakan juga untuk industri dan komersial seperti kilang pembuatan, tekstil, perhotelan dan hospitality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Majdi bin Muhammad Amin, nombor metrik DB190169. Saya akan terangkan berkenaan dengan susun atur pelan sistem air sejuk dan panas bagi rumah 2 tingkat. Baik, seperti yang anda lihat, ini adalah susun atur pelan tingkat bawah. Okey, pada bulatan biru muda ini merupakan sumber air induk utama yang datang ke dalam rumah. Okey, seperti yang anda lihat, ini adalah sistem graviti yang berketinggian 310 kaki. Berkebolehan yang berkepercayaan yang tinggi dan ekonomi. Air daripada paip seperti yang anda lihat pada garisan biru tua ini akan dialirkan terus kepada silinder dan juga terus ke tiga jenis 3 saluran air utama ke dalam rumah. Okey. Ini merupakan saluran air induk ke dalam rumah dan saya akan tunjukkan saluran pertama iaitu daripada water softener. Water softener ini ialah penyaring tahap air dan juga terdapat manual gate valve pada sinki dapur. Okey, saya akan tunjukkan laluan saluran air di bahagian rumah tingkat bawah. Okey. Yang anda lihat pada saluran yang berwarna biru ini merupakan saluran air sejuk yang menyalurkan air ke tingkat bawah. Okey. Bagi bulatan yang berwarna biru muda ini merupakan tempat di mana saluran air sejuk naik ke atas dan menyalurkan air ke perkakasan sanitari yang berada di tingkat atas. Okey. Anda boleh lihat di sini tingkat atas, susun atur pelan tingkat atas, terdapat bulatan biru muda dan pada bulatan biru muda itu ialah saluran air yang menyalurkan air ke perkakasan sanitari di tingkat atas. Okey. Terdapat juga saluran air yang menyalurkan air ke silinder air panas, iaitu yang menempatkan air panas seperti yang terdapat terdapat pada bulatan yang berwarna merah ini, iaitu silinder air panas. Okey, silinder air panas ni akan menyalurkan air panas ke manifold 8 arah. Manifold 8 arah ni akan membahagikan air panas itu kepada 8 arah dan mencantumkan pipe plastik MLCP kepada penyambung CW ataupun continuous welded, dan pipe MLCP itu akan mengalirkan air ke seluruh kawasan rumah bermula daripada tingkat bawah sehingga ke tingkat atas. Okey, ini ialah saluran pipe air panas yang berwarna merah dan ianya mempunyai 8 saluran kesemuanya. Okey, seperti anda lihat, ini bermula daripada tingkat bawah, seterusnya akan naik ke tingkat atas. Bulatan kuning itu ialah saluran air panas dari tingkat bawah ke tingkat atas. Okey. Okey, seperti anda lihat di sini ialah pelan tingkat atas. Seterusnya saya akan tunjukkan lukisan skematik bagi rumah tersebut.
Okey, ini merupakan lukisan skematik rumah tersebut. Seterusnya, saya akan teruskan pembekalan dengan jenis pipe dan pepasang yang digunakan serta bilangannya. Jenis pepasang yang pertama adalah gate valve hand operated menggunakan 1 bilangan sahaja. Seterusnya adalah jenis pepasang cap menggunakan 5 bilangan sahaja. Jenis pepasang yang seterusnya adalah relay valve menggunakan 2 bilangan serta gate valve close menggunakan 2 bilangan sahaja. Jenis pepasang yang berikutnya adalah bladder valve menggunakan 2 bilangan serta jenis pepasang seterusnya adalah tap menggunakan 4 bilangan. Jenis pepasang yang seterusnya adalah gate valve menggunakan 1 bilangan sahaja dan jenis pepasang yang terakhir adalah two port valve menggunakan 2 bilangan sahaja. Seterusnya adalah jenis pipe yang digunakan. Pipe yang pertama adalah pipe cuprum di mana ciri-cirinya ialah fleksibel, tahan karat, tahan bocor sehingga boleh menampung mengalirkan air dalam jumlah yang besar, tahan kepanasan dan tidak mengeluarkan gas yang beracun jika berlaku kebakaran dan jangka hayat yang panjang. Seterusnya adalah multi-layer composite pipe di mana ciri-cirinya adalah ringan, mudah dibentuk, pengembangan haba yang rendah, tahan hakisan, tidak fleksibel serta sebagai pipe alternatif bagi menggantikan pipe pembaka. Seterusnya adalah pipe PVC di mana ia mempunyai ciri-ciri sebagai penebat haba elektrik, boleh digunakan sebagai pipe alternatif untuk menggantikan pipe logam, mudah dipotong, tahan takisan serta lebih fleksibel. Pipe yang terakhir adalah pipe poly di mana pipe poly ini mempunyai ciri-ciri mudah lentur, saiz pipe ditentukan oleh saiz diameter, tidak berkarat, mudah dibawa dan dikendalikan serta pipe poly ini lebih kuat daripada pipe PVC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Syafiqah binti Azhar, DP 180195. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai kelengkapan sanitary. Okey, kelengkapan sanitary ini merupakan komponen yang digunakan bagi mendapat sumber air seperti untuk membasuh, mandi dan juga ia menyalurkan bahan buangan yang kotor seperti najis. Okey, kita perlu tahu kelengkapan sanitary ini mementingkan beberapa faktor iaitu ia mestilah tahan lasak, ia mempunyai kemudahan dari segi pembersihan, reka bentuk yang menarik dan selesa digunakan, rupa bentuk mudah dan senang dipasang serta mudah diperolehi dan akhir sekali ekonomi dari segi kerja-kerja pemasangan dan perbelanjaan penyelenggaraan. Kita dapat lihat di sini saya sertakan dua jenis lengkapan sanitary iaitu lengkapan najis dan juga lengkapan air sisa. Namun pada pembekalan kali ini saya akan memfokuskan kepada lengkapan air sisa sahaja di mana ia melibatkan sistem bekalan air dan sejuk. Okey, terdapat 4 jenis lengkapan air sisa iaitu dulang pancuran, sinki, besin basuh dan juga tak mandi. Tak mandi ni terdapat 3 jenis iaitu jenis makna, jenis penjuru dan jenis seats. Kita dapat lihat dekat sini gambar raja dan juga simbol yang digunakan pada pelan rumah 2 tingkat yang telah dipilih untuk projek ini. Okey, rumah ini menggunakan pancuran jenis melengkung di mana ia digunakan untuk mandian yang berkonsepkan air pancuran. Ia juga menggunakan pancuran jenis segi 4 tepat di mana mempunyai fungsi yang sama namun berbeza dari segi reka bentuk sahaja. Okey, bagi sinki pula, dia menggunakan sinki jenis aluminium yang bertujuan untuk memasak dan juga membasuh. Terdapat 2 jenis besin basuh di mana berbeza dari segi reka bentuk sahaja. Kita dapat lihat kat sini, besin basuh ni mempunyai fungsi yang sama seperti sinki, namun kedudukan besin sahaja beza. Di mana besin basuh kita guna dekat bilik air, sinki guna untuk ruang membasuh. Okey, di sini kita dapat lihat ini besin basuh jenis yang satu lagi. Okey, bagi tak mandi pula, rumah ini menggunakan 2 jenis tak mandi iaitu ini kita dapat lihat tak mandi jenis corner. Corner ni berada di penjuru. Okey, tak mandi ni bekas yang digunakan untuk mengisi air di mana membolehkan seseorang tersebut mandi. Seterusnya, ini merupakan tak mandi jenis oval di mana mempunyai fungsi yang sama namun dari segi reka bentuk sahaja yang berbeza. Okey, dan akhir sekali saya akan membentangkan mengenai kesimpulan bagi projek kami ini. Okey, kesimpulannya, sistem bekalan air ini menjadi keperluan utama dalam kehidupan manusia kerana ia menjadi kegunaan harian dalam kitaran hidup kita. Okey, setiap bangunan mesti mempunyai sistem bekalan air bagi memastikan air dapat dibekalkan ke setiap lengkapan sanitary. Okey, aliran sistem bekalan air sejuk dan panas juga dapat dilihat melalui peran sesuatu yang disediakan bagi setiap tingkat, lukisan skematik sistem dan juga perincian sistem pemanasan air. Okey, akhir sekali, sistem bekalan air yang baik dapat membekalkan air untuk minum, memasak, membersih dan mencuci kepada penghuni kediaman.
Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.